Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nurul Alisha Hishamuddin. Nombor kad matrik saya DHU 2019236000 dan saya daripada kelas DPHU 5I. Okey, jadi saya sebagai pembentang pertama yang akan berkongsi pengenalan kepada tajuk yang dikaji oleh ahli kumpulan kami, yakni bab 7, iaitu perlindungan insurans dalam pelancongan umrah dan haji. Okey, di Malaysia, aktiviti pelancongan ataupun aktiviti melancong telah menjadi satu rutin masa lapang, tidak kiralah dalam kalangan orang dewasa ataupun anak-anak muda dalam kalangan kita. Okey, tidak ketinggalan juga perjalanan haji ke Tanah Suci yang merupakan salah satu impian bagi setiap umat Islam, di mana umrah juga telah menjadi satu alternatif bagi umat Islam yang ingin menjalankan ibadah haji tapi tidak mampu melaksanakannya kerana bayaran yang tinggi dan had kuota yang maksimum bagi melaksanakan ibadah haji. Walaupun begitu, setiap tahun kita pasti akan dihebahkan dengan cerita-cerita penipuan pakej pelancongan secara berkala yang menyebabkan kerugian yang besar kepada orang awam. Okey, lain pula situasinya pada jemaah haji dan umrah di Tanah Suci yang mengalami masalah seperti kehilangan dokumen perjalanan, masalah makanan dan minuman yang tidak disediakan mengikut jadual, talian kecemasan 24 jam serta lain-lain pembelajaran perubatan yang mereka alami di Tanah Suci itu sendiri. Okey, saya pasti ramai di antara kita yang merancang perkara-perkara yang penting dalam kehidupan ini. Jadi kita juga turut merancang untuk menjadi yang lebih baik. Kita juga turut merancang untuk menghadiahkan kesejahteraan yang baik-baik kepada orang-orang yang kita sayangi. Jadi untuk sebagai kesejahteraan duniawi, kita sebagai umat Islam haruslah turut sama memastikan keperluan rohani kita dipenuhi. Okey? Okey, maka dengan itu di dalam bab yang ketujuh, subjek peraturan dan undang-undang pelancongan Islam ini ingin menekankan bahawa betapa pentingnya insurans ataupun takaful kepada aspek pelancongan, sehingga kan pihak kerajaan menyarankan kepada sesiapa yang ingin melancong ke luar negara wajib mengambil insurans ataupun takaful bagi melindungi diri mereka sekiranya berlaku apa-apa. Okey? Okey, ini termasuklah juga dengan jemaah umrah yang wajib dilindungi oleh syarikat pengenali umrah mereka. Okay, dari sini juga kita dapat tahu insurans ataupun takaful ialah satu bentuk jaminan yang sangat selamat dan merupakan satu medium perundingan yang sangat baik untuk melindungi pelancong maupun jemaah umrah ataupun haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Indra Putra bin Jalaluddin daripada kelas DPHU 5G. Saya akan membentangkan definisi, kategori dan kepentingan insurans. Definisi insurans menurut Kamus Dewan edisi yang keempat adalah: insurans merupakan satu perjanjian tanggungan yang dibuat oleh sesebuah syarikat untuk mengganti kerugian dan bayaran premium yang tertentu. Tetapi menurut Islam pula adalah Islam dia melarangkan umatnya untuk mengambil insurans konvensional. Kenapa? Kerana insurans konvensional ada unsur riba. Tetapi Islam dia menggalakkan umatnya mengambil takaful kerana ianya berlandaskan Al-Quran dan hadis. Insurans dia terbahagi kepada 5 kategori, iaitu kategori kesihatan, insurans kesihatan, dan yang kedua insurans pelancongan, dan yang ketiga insurans hayat, yang keempat insurans harta, dan yang kelima insurans am. Kepentingan insurans ini adalah: yang pertama, ianya dapat melindungi seseorang dan keluarganya daripada risiko. Yang kedua, dia dapat menjamin masa depan yang lebih cerah dan satu cara menabung yang terbaik. Dan yang ketiga, dia dapat pampasan jika berlaku risiko, dan jika satu individu meninggal dunia, waris akan mendapat pampasan. Seperti mana kita tahu, insurans ini
Dia digunakan dengan cara kita menabung. Kita setiap bulan kita akan letak duit. Contohnya, kita akan letak 100 setiap bulan. Sampailah satu tahap, contohnya kita dah sampai menabung hingga setahun, kita akan mendapat 1,200 dan contoh di akhir tahun itu kita terjumpa kemalangan. Contohnya aksiden kenderaan, kita dilanggar oleh kereta. Dan kos perubatan untuk aksiden dia sangat tinggi sebenarnya. Dia untuk kos pembedahan, untuk kos potong dan sebagainya. Dia menggunakan kos perubatan yang sangat tinggi. Dan jika kita mengambil kos insurans kesihatan itu kan, so dia dapat claim insurans kesihatan tersebut dan dia dapat meringankan bebannya untuk mengambil perubatan tadi tu. So sekian saja daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatihah binti Zainal Rashid. Jadinya hari ini saya punya giliran, saya akan berbicara berkenaan dengan kepentingan mengambil insurans perjalanan ataupun insurans pergi haji ataupun umrah. Okey. Sebagaimana kita semua sudah maklum, insurans ini sangat penting. Tapi seberapa pentingnya insurans itu pada kita semua dan apa yang kita faham, manfaat yang kita akan perolehi bila mana kita mengambil insurans ataupun takaful. Alright. So, kat sini saya nak menceritakan beberapa jenis manfaat yang kita akan dapat andai kata kita mencarum untuk takaful. So, manfaat yang pertama adalah kemalangan diri. Manfaat kemalangan diri ni bermaksud manfaat yang kita akan dapat bila mana dalam tempoh kita melakukan perjalanan ke luar negara ataupun menunaikan haji umrah, makanya dalam tempoh tersebut kita akan mendapat pampasan. Banyak mana kita dapat pampasan? Bergantung kepada jenis plan yang kita ambil. Kalau ikutkan secara basicnya, plan yang ada dalam plan insurans perjalanan, dia akan cover untuk kemalangan diri, dia akan cover untuk belanja perubatan, itu pun kalau kita ambil. Lepas tu yang kedua, dia akan cover untuk kehilangan deposit perjalanan ataupun pemendekan perjalanan. Dan ada kata kalau kita ada berlaku kehilangan bagasi, maka yang tu pun insurans akan cover. Selain daripada tu, kehilangan pasport, kalau berlaku kelewatan bagasi, ataupun kalau berlaku liability diri. Liability diri ni bermaksud bahawa contohnya kita melakukan kemalangan, kita menyebabkan orang lain terjadi kemalangan disebabkan diri kita, kiranya orang tu adalah pihak yang ketiga kan. So yang tu pun insurans boleh cover juga. Dan rampasan kenderaan serta penghantaran pulang jenazah andai kata masa kita dalam perjalanan pergi haji ataupun umrah ataupun masa kita perjalanan luar negara tu kan, berlakunya kematian di luar daripada negara Malaysia, jadinya kos pengangkutan jenazah untuk dibawa pulang ke negara Malaysia pun akan di-cover oleh pihak insurans. Okay. So ini adalah kepentingan insurans. Sebenarnya insurans ni banyak lagi kepentingan dia, tapi kita semua kena faham polisi yang kita ambil, kita kena faham juga manfaat yang ada dalam setiap plan yang kita carum. Sebab itu sebelum kita nak sign up any agreement yang ada, pastikan kita baca dulu, kita teliti dulu, kita faham dulu sebelum kita mula melakukan tanda tangan. Sebab apa? Ramai orang ambil insurans tapi diorang tak faham apa fungsi insurans mereka. Sebab itulah bila berlakunya sesuatu musibah ataupun proses untuk kita claim untuk musibah tersebut, kita tak boleh nak claim. Sebab apa? Kita tak faham polisi, kita tak faham manfaat yang kita ada. Sebab itu pentingnya untuk kita belajar dan faham sebelum mana kita mendatangkan polisi. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Suhaibah binti Rosli dari kelas 5G. Okey, Suhaibah akan terangkan apa perbezaan antara takaful dan insurans konvensional. Seperti yang kita tahu, takaful dan insurans mempunyai tujuan yang sama, iaitu memberi jaminan dan bantuan kepada peserta dalam bentuk kewangan. Namun, di antara kedua-duanya terdapat perbezaan yang besar. Antara perbezaan yang wujud dapat dilihat daripada sudut-sudut berikut. Yang pertama adalah dari segi hukum.
perniagaan takaful ni adalah halal dan umat Islam harus menyertainya. Sementara perniagaan insurans telah diputuskan haram oleh Majlis Fatwa Kebangsaan dan juga majlis-majlis fatwa lain. Perniagaan insurans ni mengandungi unsur-unsur riba, maisir dan gharar. Maka pembeli polisi insurans dan segala hasil pendapatan daripada syarikat insurans adalah haram. Yang kedua adalah bayaran bulanan. Peserta takaful akan menyambung caruman untuk saling menjamin di antara semua peserta. Sementara itu, pembeli insurans akan membayar premium kepada penanggung insurans. Penyertaan takaful merupakan satu akad di kalangan peserta, tetapi pembelian insurans adalah satu kontrak di antara perinsyuranan dan pemegang polisi. Yang ketiga, dari segi konsep. Dalam insurans konvensional, tidak terlibat kontrak-kontrak lain selain kontrak jual beli. Tetapi di dalam takaful digunakan kontrak wakalah iaitu agensi dan kontrak mudarabah iaitu perkongsian untung dan rugi. Yang keempat adalah dari segi dokumen. Dalam insurans konvensional, kontrak yang diguna pakai ialah kontrak pertukaran iaitu muawadat, iaitu dalam bentuk jual beli. Sementara itu, dari segi takaful pula menggunakan kontrak derma iaitu tabarruk. Dan yang terakhir adalah dari segi kepatuhan. Pelaburan kumpulan wang takaful akan dilaburkan melalui instrumen pelaburan yang diharuskan dan pelaburan ini hanya akan dilakukan ke atas syarikat-syarikat yang telah dikelaskan sebagai patuh syariah. Penentuan ini adalah berdasarkan oleh Suruhanjaya Security. Pelaburan syarikat insurans pula adalah bebas kepada semua jenis instrumen, tidak mengira sama ada halal atau tidak. Ini termaksudlah pelaburan ke atas syarikat-syarikat perjudian dan arak. Itu saja dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, saya Muhammad Syafiq Nurullah bin Sapne. Saya akan berkongsi kepada anda semua cara untuk kita dapatkan pelan insurans pelancongan yang selamat dan betul. Syafiq kira ramai yang rungsing dan risau bagaimana cara untuk kita mendapatkan pelan insurans yang betul-betul selamat, yang kita boleh bagi 100% trusted kepada pelan insurans itu untuk melindungi kita sepanjang tempoh kita melancong lah. So, perlindungan perjalanan adalah salah satu keperluan terpenting. Tidak kira lah trip kita tu untuk tujuan suka-suka ke, untuk tujuan bisnes ke, untuk tujuan kerja maupun tujuan lain. So, memang sangatlah penting untuk kita menyediakan insurans perjalanan. Kos perlindungan diri daripada kehilangan beg, pembatalan penerbangan, masalah hotel dan lain-lain adalah kecil berbanding dengan kos yang perlu kita bayar sekiranya kita tidak dilindungi dengan sepatutnya. Sekarang terdapat pelbagai syarikat-syarikat yang menawarkan insurans. Banyak syarikat kad kredit yang menawarkan insurans travel jika anda membayar trip anda menggunakan kad kredit mereka. Kebanyakan agensi pelancongan dan agensi penerbangan juga menawarkan pelbagai plan-plan insurans pelancongan. Tapi adakah ia betul-betul pilihan yang terbaik untuk anda jadikan sebagai plan insurans sepanjang tempoh perjalanan dan pelancongan anda? So, semua pelancong mestilah bijak dalam membuat pemilihan dan perbandingan untuk memilih plan insurans yang betul-betul selamat dan betul-betul wujud. Kebanyakan insurans travel menawarkan perlindungan untuk kehilangan beg, kelewatan, pembatalan, pembayaran hospital dan lain-lain.
dan juga pemindahan dalam situasi kecemasan. Sebelum melaju ke mana-mana anda pergi menunaikan ibadah haji dan umrah, salah satu keperluan terpenting adalah anda perlu sediakan insurans perjalanan. Kita bukanlah meminta sesuatu yang tidak diingini berlaku kepada anda, tetapi alangkah baiknya jika anda bersiap sedia terlebih dahulu. Sebab apa? Malang ini tidak berbau, tetapi disebabkan segelintir skamer yang mengambil kesempatan terhadap orang ramai. Jadi ramai orang yang takut dan risau untuk mengambil insurans perjalanan. So kalau kita lihat banyaknya kes-kes penipuan yang melibatkan insurans dan takaful ni, antaranya medical card. Banyaklah spekulasi orang ramai apabila timbulnya kes-kes penipuan, ya antaranya medical card. Tipu, bayar mahal-mahal, bila nak guna tak boleh. Ejen menipu, janji bulan bintang, ngek. Tetapi bila nak guna itu reject, ini reject. Kakak saya ditipu, claim tak dapat, nasib baik saya tak ada takaful. Baik simpan sendiri daripada simpan di syarikat insurans. Kes-kes macam ni yang menyebabkan orang ramai berasa risau untuk mengambil insurans dan secara tidak langsung telah menjatuhkan imej syarikat insurans yang berlesen yang lain. So, apakah langkah-langkah yang perlu anda lakukan supaya anda mendapatkan insurans perjalanan dan pelancongan yang betul? Yang pertama, anda perlulah menentukan pilihan syarikat dan harga plan dengan cara menghubungi pihak hospital yang berdekatan. Tanya kepada mereka syarikat insurans mana yang terbaik, kerana kebiasaannya mereka mengendalikan kes-kes berkenaan dengan tuntutan. Yang kedua, semasa mendaftar plan takaful, pastikan anda menyenaraikan segala penyakit yang sedia ada beserta dengan tarikh ketika penyakit itu diketahui. Setiap item di dalam quotation dan sebut harga akan atau proposal perlulah diteliti dan diberi perhatian sepenuhnya. Semak hak bilik harian, hak tahunan dan hak seumur hidup. So, yang kelima, ambil tahu waiting period atau tempoh menunggu. Yang keenam, semak bayaran pendahuluan core takaful, core insurans dan deductible. Yang ketujuh, semak kenaikan harga insurans. Yang ke-8, sentiasa semak polisi takaful, polisi review. Yang ke-9, elakkan polisi lapse dan overdue. Yang ke-10, pilih ejen atau perunding takaful yang berpengalaman. Walaupun zaman semakin canggih, jika kita tidak berasa yakin berurusan secara atas talian, dan anda boleh berurusan secara berjumpa terus, berhadapan dengan ejen pemasaran insurans tersebutlah, kerana bagi Syafiq cara begitu adalah lebih selamat dan mengelakkan kita daripada risiko penipuan. Kesimpulannya, takaful merupakan salah satu konsep insurans yang berasaskan muamalat Islam yang berlandaskan hukum syariat. Konsep ini sebenarnya telah diamalkan sejak lebih 1400 tahun dahulu lagi. Pada asasnya, takaful berteraskan konsep kerjasama, tanggungjawab, jaminan perlindungan dan saling membantu dalam kalangan orang yang join takaful ini. Jadi, takaful ini dari kata lainnya, ia merupakan penyediaan ataupun sumbangan yang dikongsi bersama bagi membantu pihak yang memerlukan. Okey, contohnya kalau kita bayar 100 sebulan, kita akan dapat hibah mungkin sebanyak 100,000 gitu. Dia mengikut kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh takaful. Asas falsafah ini berpandukan kepada beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu perasaan dan hubungan orang-orang beriman sesama mereka adalah seperti jasa. Apabila salah satu daripadanya ditimpa kesusahan, maka seluruh anggota lain juga akan merasainya.
diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Melalui semangat kerjasama dan tanggungjawab sesama peserta, amalan menyumbang dan kebajikan memberikan peluang kepada para peserta untuk mendapat manfaat dalam dua bentuk keuntungan. Yang pertama, keuntungan dari segi kewangan menerusi pelan takaful itu sendiri. Yang kedua, manfaat dan daripada segi kerohanian, di mana para peserta dapat memenuhi tanggungjawab dan syariat oleh agama dan tuntutan sosial melalui kaedah tabarruk. Takaful ini juga bukan memberi kebaikan kepada orang Muslim sahaja, bahkan ia memberi kebaikan kepada semua penganut-penganut agama yang lain yang menyertai takaful ini, kerana takaful ini adalah daripada sistem Islam yang memberi kesejahteraan kepada orang lain juga. Sekian, itu sahaja pembentangan daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati anak muda dalam istana adab kacau.